Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua anak-anak Ustazah, Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita bertemu lagi bersama dengan Ustazah Nurhidayu binti Ramli, tahun 2, subjek Jawi dalam pelajaran suku kata tertutup vokal wow. Okey, hari ini kita dah mula masuk sekolah secara bersemuka. Ustazah akan mengulang kaji balik pelajaran yang pelajaran 1 dalam buku Jawi tahun 2 iaitu suku kata tertutup vokal wow. Okey. Sebelum tu mari kita sama-sama tanda tangan baca doa belajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Sebelum kita mula belajar, kita hendaklah baca doa supaya doa yang kita belajar tu, doa yang kita baca tu akan diberkati oleh Allah, dan pelajaran yang kita terima yang disampaikan oleh Ustazah, tak kisah Ustazah mana-mana sekalipun, akan diberkati, dan kita punya pelajaran yang kita dapat pada hari ini pun akan masuk dalam kepala dan ingat sampai bila-bila. Okey, sebelum Ustazah Ayu nak mulakan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama sekali Ustazah nak tanya awak, vokal dalam huruf Jawi ada berapa? Vokal dalam huruf Jawi ada berapa? Okey, cuba ingat balik. Ada berapa huruf vokal dalam Jawi? Okey, pasti awak ada yang sebut ada 6, ada 5. Ada segelintir dia akan sebut 3. Okey, untuk yang kata huruf vokal Jawi ada 6, ada 5, itu adalah dalam Rumi. Tetapi untuk dalam Jawi, kita hanya ada 3. Huruf alif, huruf waw, huruf ya. Okey, waktu darjah 1 kita dah belajar huruf alif. Dia ada 2 persamaan hurufnya, iaitu A dan I, E. Dia kongsi dengan 2 huruf. A, I, E. Okey, Ustazah dah terangkan kan? Ustazah darjah 1 pun dah terangkan, Ustazah pun dah terangkan minggu lepas. Okey, hari ni kita masuk tajuk suku kata tertutup pola vokal O dan U, iaitu huruf waw, konsonan, ba, ta, jim, ca, dal. Okey, huruf waw. Hari ni Ustazah nak beritahu huruf waw. Awak tengok kat situ ada 2 huruf, O dan U. Okey, nampak mulut Ustazah? O dan U. Okey, kita sebut huruf waw. Nampak? Waw. Mesti kena moncong dan bulat. Huruf waw ini dia kongsi dengan 2 huruf. Okey, macam mana kita nak tahu huruf tu dia berkongsi? Macam mana kita nak tahu sebutan dia? Jangan risau. Ustazah ada contoh-contoh suku kata dia. Okey. Yang pertama, P-U-R, bur. P-U-R, bur. Ustazah dah colour dekat situ. Huruf P warna orange, hijau U warna hijau, dan purple warna R. Huruf B ini adalah huruf konsonan. Huruf R ini juga adalah huruf konsonan. Okey, Ustazah ambil pensel sekejap ya. Okey, huruf B ini adalah konsonan. Huruf R ini juga adalah konsonan. Tetapi pada huruf U ini, tengok anak pandang Ustazah ini adalah huruf vokal. Huruf vokal. Okey, awak tengok huruf B warna orange sama dengan huruf ba. B sama dengan huruf ba. Ustazah buat warna sama sebab pandangan dia sama. Okey, tengok warna hijau ni, U dan waw. Warna hijau, padan hurufnya sama juga. Okey, tengok huruf R sama dengan ro, warna purple. Jadi
padanan dia sama. Memang ini padanannya kita sebut B-U-R, bur. B-waw-roh, bur. Boleh juga jadi B-O-R, bor. Ba-waw-roh, bor. Tapi macam mana kita nak tahu kita menggunakan huruf U ataupun O? Kita kena tengok pada perkataan. Ini Ustazah hanya terangkan pada suku kata. Sekejap lagi kita akan tengok pada contoh perkataan. Okay. Tengok yang kedua. T-O-N-T, tong. T-O-N-T, tong. Ada yang tanyalah Ustazah, N-G, kenapa huruf NG ada dua? Tapi dalam Jawi huruf nganya ada satu. Memang padanan dalam Jawi huruf nga sama dengan NG. Huruf nga sama dengan NG. Kena ingat ya. NG sama dengan nga. NY sama dengan nya. SY sama dengan shim. SH sama dengan sin. Dia ada padanan-padanan huruf Jawi dengan Rumi. Sebab tu Ustazah kata pentingnya padanan huruf Jawi dengan Rumi. Okey, kita tengok contoh yang lain. Ya. Okey, tengok contoh yang lain. Okey, Ustazah dapat dapat. Okey, tengok nombor 3. J-U-N, Jun. Jim, Waw, Nun, Jun. Okey, tengok yang nombor 4. C-O-N-G, Chong. C-O-N-G, Chong. Padanan dia Ca, Waw, Nga, Chong. Okey, tengok yang terakhir. D-O-S, Dos. D-O-S, dos. Padanan dia dal, waw, sin, dos. Dal, waw, sin, dos. Tengok, kita hanya jawikan padanan ikut dia punya huruf. Okey. Sekarang kita pergi kepada contoh ayat sub kata tertutup pola vokal O dan U, konsonan, ba, ta, jim, ca, dan. Okey. Kat sini baru kita boleh membezakan perkataan tu kita nak guna huruf O ataupun huruf U. Okey. Kita pergi slide seterusnya. Okey, tengok sini. Okey, tengok sini ya. Saya anak bongsu. Okey, nampak? Yang Rumi dia. Sini. Yang Ustazah tanda ni. Saya anak bongsu. Okey. Adakah dia jadi bungsu? Kat sini yang Ustazah kata, kita kena tengok perkataan dia. Kalau kita tengok suku kata dia saja yang warna merah, dia boleh jadi bong, dia boleh jadi bung. Tetapi untuk mendapatkan perkataan itu jelas menyatakan ayat itu, kita kena tengok perkataan yang penuh. Bongsu. Adakah bungsu? Tak ada kan? Okey, jadi dia akan jadi bongsu. Okey, tengok jawi dia. Saya anak bongsu. Saya anak bongsu. Okey, kita tengok contoh ayat yang seterusnya. Okey. Yang kedua. Tombak ialah sejenis senjata. Tombak ialah sejenis senjata. Tombak. Adakah tumbak? Tak ada kan? Sebab tu Ustazah kata kena tengok pada perkataan. Tombak ialah sejenis senjata. Tengok jawi dia. Tombak ialah sejenis senjata. Bukannya tumbak. Kalau kita tengok pada perkataan jawi, tawau mim tum bakok bak. Kita boleh jadi tumbak ataupun tawau mim tum bakok bak. Tombak. Jadi kita nak bunyikan dia U atau O kena tengok pada perkataan. Okey, bagus. Kita tengok yang keempat. Buah gajus sedap rasanya.
Buah gajus sedap rasanya. Nampak? Ada ke buah gajos? Gajos. Dah macam ikan jos jadinya. Tak ada kan? Okey, sebab tu kita dah tahu tadi kan Ustazah terangkan kan, kita akan tengok pada kesesuaian perkataan dan ayat untuk menggunakan perkataan untuk menggunakan bunyi itu you atau o. Buah gajus sedap rasanya. Kan elok bunyinya. Buah gajus sedap rasanya. Kalau kita sebut buah gajos, sedap rasanya. Macam tak sedap pula kan. Jadi sebab tu kita panggil buah gajus. Okey, kita tengok perkataan yang keempat. Kami melawat menara condong. Kami melawat menara condong. Adakah kami kami melawat menara cundung? Adakah? Cundung. Tak ada kan? Kami melawat menara condong. Cundung ada? Tak ada. Sebab tu kita akan gunakan huruf O. Kalau kita tengok pada perkataan Jawi, dia sama je. Kalau kita eja condong pun kita guna huruf waw, cundung pun kita guna waw. Cumanya kita nak dapatkan perbezaan bunyi itu U dan O daripada sebutan dan daripada bunyi serta ayat dia. Perkataan tu. Ayat tu sesuai nak pakai apa. Lepas tu perkataan tu. Kalau kata suka kata saja macam cawau nun cun, dia boleh jadi cun. Cawau nun con boleh jadi con. Tapi kita sambungkan dengan suka kata lagi satu, dia akan jadi condong. Macam cungkil, dia boleh jadi wow, dia boleh jadi oh. Okey. Ustazah harap sekarang ni semua orang faham ya. Nak menggunakan vokal O dan vokal U. Kita Jawi kan tak apa, tapi kena bunyikan sesuai tak? Condong ataupun cundung ataupun cundong ataupun condung. Jadi tak sesuai. Yang sesuainya adalah condong. Mudah tak? Mudah kan? Bila kita bunyi, baru kita boleh melayukan dia. Okey. Semua faham ya? Jelas ya dengan apa yang Ustazah terangkan ni. Sekiranya awak tak faham ataupun jelas, awak boleh tanya pada Ustazah. Awak jangan malu. Awak kena tanya. Kalau awak tak tanya, Ustazah tak tahu awak faham ataupun tidak. Okey, seterusnya kita dah pergi kepada latihan suku kata tertutup vokal O dan U. Okey, semua buka buku tulis Jawi dan sila buat latihan yang Ustazah sediakan ni. Awak boleh print out ataupun awak boleh salin semula. Okey. Untuk latihan yang pertama, awak perlu buat suku kata tertutup. Nampak tajuk dia? Suku kata tertutup pola vokal U dan O, konsonan ba, ta, jim, ca, dan. Okey, Ustazah nak awak suaikan. Suaikan tu apa? Padankan. Ambil pembaris, ambil warna. Ustazah nak awak guna warna. Kalau kata huruf ba, okey. Apa kata contoh dia huruf ba. Awak nak pakai warna merah. Okey, awak tarik huruf ba sama dengan apa? Ba sama dengan B. Tarik dekat huruf B. Okey, lepas tu huruf yang kedua jangan pakai warna yang sama. Cari warna lain. Okey, contoh huruf ta. Ta sama dengan apa? Ta sama dengan huruf T. Okey, gariskan dekat T. Okey, nampak? Cantik tak? Cantik kan? Nampak cantik Ustazah punya latihan tu berwarna-warni. Okey, buat ya. Dan ada latihan yang kedua. Okey, ni. Latihan yang kedua, dia suruh awak warnakan. Warnakan perkataan yang sama. Macam mana kita nak tahu perkataan itu sama ke tak? Kita tengok yang atas. Okey, contoh dia yang ni. Nampak? Yang atas ni. Bongsu. Okey, awak warnakan bongsu ni warna biru. Okey, contoh nak warna-warna biru. Okey, awak cari. Ni apa ni? Ba, waw, nun, ta, waw. Tak sama.
Ba waw ro tak sama. Ba waw nga si waw sama. Bongsu. Okey, awak warnakan dia juga warna biru. Okey. Tengok pula perkataan yang kedua. Okey. Ta waw mim tom ba kok ba. Komba. Ta waw mim tom ba kok ba. Tomba. Okey, awak nak warna kuning, awak warnakan kuning. Okey. Lepas tu nanti awak tengok sini. Ta waw mim tom ba kok ba. Tombak. Macam sama je kita baca. Dah jumpa kan? Tak payah tunggu-tunggu susah-susah. Terus warna. Terus juga warnakan dia warna kuning. Tak payah susah. Warnakan kuning. Warna kuning. Dah siap. Begitulah seterusnya. Terus buat ke bawah. Sampai bawah. Ada berapa latihan? Ada 2 latihan. Setelah siap, awak snapkan gambar, awak hantar pada Ustazah Ayu supaya Ustazah Ayu tahu awak faham ataupun tidak dengan tugasan yang Ustazah bagi, dan Ustazah nak tahu awak faham tak dengan penjelasan saya. Okey, ingat ya buat 2 latihan ini. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih yang telah mendengar saya punya penerangan. Saya harap awak dapat menyiapkan tugasan jawi yang telah saya sediakan. Dan sekiranya tidak faham, boleh PM dengan saya, boleh bertanya terus pada saya. Dan saya mengucapkan selamat hadir ke sekolah. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum anak-anak Ustazah.